Sabah bersetuju membuka pejabat perdagangan dan pelancongan di Singapura bagi meningkatkan potensi ekonomi dalam kedua-dua sektor berkenaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur berkata, Sabah dan Singapura mempunyai sejarah hubungan perdagangan yang sudah lama terjalin. Beliau juga mahu mengajak pelabur Singapura untuk melihat peluang yang ada di bawah Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya. Kesungguhan itu dinyatakan selepas menerima kunjungan hormat secara maya Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Vanu Gopala Menon. Seterusnya, Kerajaan Sabah melonggar beberapa prosedur operasi standard SOP dalam pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara fasa pertama mulai esok. Bagaimanapun, Haji G berkata sebahagian besar SOP negeri Sabah dalam PKP 3.0 akan dikekalkan. Menerusi fasa itu, beberapa aktiviti sosial dan ekonomi dibenarkan beroperasi. Antaranya dine-in di dalam restoran, kedai makan dan restoran dalam premis hotel. Selain itu, kerajaan negeri membenarkan operasi gerai menjual sayur, ikan dan buah-buahan di tepi jalan serta kedai gunting rambut. Dalam kenyataan pada Isnin, Haji G berkata aktiviti sukan dan rekreasi tiada sentuhan fizikal seperti senaman golf, memancing dan berbasikal adalah dibenarkan. Sementara itu, aktiviti pembuatan dan perkilangan diperluaskan kepada getah, simen dan cat, kilang berasaskan kayu dan perabot. Perincian SOP negeri Sabah akan dikeluarkan dalam masa yang terdekat. Mengulas mengenai kelonggaran itu, pakar kesihatan awam UMS Dr. Said berkata, semua pihak main peranan dengan SOP yang ditetapkan. Jangan ambil sikap sambil lewa. Sebaliknya, peniaga dan orang ramai perlu patuh kepada SOP yang ditetapkan tanpa menunggu kepada pihak penguatkuasa. SOP mestilah menitik beratkan faktor-faktor penularan jangkitan yang mesti seperti tempat yang sempit, mengelakkan tempat yang sempit, sesak dan juga memastikan terdapat pengudaraan yang baik. Setiap pengusaha mestilah memastikan mereka bertanggungjawab dalam pematuhan SOP dan tidak mengharapkan sepenuhnya 100% tanggungjawab itu pada pihak penguatkuasa. Ini termasuklah pengusaha perlulah memastikan meja dan juga peralatan makanan dibersihkan dan memastikan kawasan yang dine-in itu mempunyai pengudaraan yang baik. Dalam tinjauan di Kota Kinabalu, rata-rata pengusaha restoran dan gerai makanan sudah bersedia untuk kembali menyediakan perkhidmatan itu dengan pematuhan SOP yang ketat. SOP tetap kami ikut sebagaimana yang kerajaan negeri bagilah dengan kami. Setahu yang kami tahu masih lagi lah penjarakan tetap macam meja kalau makan tetap 2 macam gitulah. Macam kami tetap pastikan contohnya kami tetap macam apa tu ini My Sejahtera kena ada, hand sanitizer tu kena ada, penjarakan kami tetap. Kalau macam orang berkumpul kami tetap larang ke apakah. SOP yang kami perlu sediakan sebelum makan kami kena customer kami akan suruh scan My Sejahtera. Yang tidak ada My Sejahtera kami akan tulis cek suhu badan dan itulah sanitizer dulu. Kalau perlu pun kami akan sediakan sarung tangan untuk mengaut lauk lah setiap customer tu. Gembira jugalah, tapi sekarang kan semua kemas yang meja semua ini. Lepas tu kami keluar meja semua ini, ikut dia SOP. Apa yang kerjaan suruh, kami ikutlah. Itu macam kami pun gembira juga. Sekarang banyak masalah sudah kami. Susah lagi kalau tidak duduk meja. Bukan hanya peniaga restoran, pemilik kedai gunting rambut juga boleh memulakan operasinya esok. SOP COVID-19 akan menjadi keutamaan memandangkan kelonggaran diberikan kepada peniaga seperti mereka. Jika dia berisiko tinggi, kita tidak benarkan untuk masuk. Jadi selepas itu kita akan sanitasi dia, pakaikan dia plastik pakai buang, dan juga tukang gunting dia memakai PPE, full PPE, face shield, pelitup muka, sarung tangan dan juga apron plastik pakai buang.